Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera semua. Hari ini kita sambung komposisi kimia dalam sel. Yang kedua iaitu karbohidrat. Sebelum ni kita sudah tengok air kan? Hari ini kita tengok karbohidrat. Karbohidrat ni adalah sebatian organik ya. Karbohidrat adalah sebatian organik yang terdiri daripada unsur karbon, hidrogen dan oksigen dalam nisbah 1, nisbah 2, nisbah 1. Ini ialah formula kimia bagi karbohidrat. N ini tahu kan? N ni contohnya kalau N ini 2, so 2 karbon, 4 hidrogen, 2 oksigen. Karbohidrat adalah sumber tenaga dan bahan asas struktur sesetengah organisma. Karbohidrat dia terdiri daripada 3 jenis, monosakarida, disakarida dan polisakarida. Mula-mula kita tengok monosakarida. Monosakarida adalah monomer karbohidrat, iaitu unit yang paling ringkas. Sebelum tu cikgu mau terang dulu apa maksud monomer dan polimer. Sebelum ni kita akan balik-balik jumpa monomer dan polimer. Monomer tu adalah unsur ringkas, komponen ringkas, unit paling ringkas, unit paling asas yang akan membentuk polimer. Maksudnya dua ataupun lebih monomer akan bergabung untuk membentuk polimer. Sebagai contohnya kalau kita buat bangunan, kita akan susun bata sampailah terbentuk satu bangunan kan, sebuah bangunan. So bata itu adalah monomer dan bangunan itu adalah polimer. Boleh? Monosakarida ni dia manis ya, dia berasa manis. Saka tu maksudnya sweet ataupun manis lah. Rasa manis. Dia akan membentuk hablur. Membentuk hablur maksudnya contohnya bila kita panaskan air yang mengandungi gula ataupun larutan gula sampai dia kering, nanti lama-lama dia akan membentuk hablur kan. Bila dia kering nanti dia akan membentuk hablur gula. Penghabluran akan belajar dalam kimia ya, ada proses penghabluran. Larut dalam air. Monosakarida ni larut dalam air, kemudian dia mempunyai kuasa penurunan. Kuasa penurunan maksudnya atau monosakarida tu dia boleh memindahkan hidrogen ataupun elektron kepada sebatian lain. Boleh memindahkan hidrogen ataupun elektron kepada sebatian lain melalui proses penurunan. Gula yang boleh menjalankan proses penurunan dikenali sebagai gula penurun. Jadi semua monosakarida adalah gula penurun. So macam mana kita mau tahu gula itu adalah gula penurun ataupun bukan gula penurun? Kita akan buat Benedict test ataupun ujian Benedict. Gula penurun akan menurunkan warna biru kuprum 2 sulfat, akan menurunkan kuprum 2 sulfat yang berwarna biru kepada kuprum 1 oksida yang berwarna merah bata yang tidak larut di dalam air. Cikgu ulang sekali lagi. Gula penurun akan menurunkan kuprum 2 sulfat yang berwarna biru di dalam larutan Benedict kepada kuprum 1 oksida yang berwarna merah bata yang tidak larut di dalam air. So, kalau kita buat ujian Benedict ke atas gula penurun, warna biru kuprum 2 sulfat tu akan bertukar menjadi mendakan merah bata. Itu menunjukkan gula yang kita gunakan adalah gula penurun. Sekiranya bukan gula penurun, mendakan merah bata tidak akan terbentuk. Monosakarida ada 3 jenis, iaitu glukosa, fruktosa dan galaktosa. Glukosa kita boleh dapat pada padi, anggur. Fruktosa pada madu. Madu tahu kan madu? Buah-buahan yang manis. Madu dan buah-buahan yang manis, dan galaktosa pada susu. Seterusnya kita tengok disakarida.
Okey, disakarida ni dia terbentuk daripada 2 molekul monosakarida. Terbentuk ataupun terhasil daripada 2 molekul monosakarida yang bergabung melalui proses kondensasi. Okey? Proses kondensasi yang menyingkirkan, proses kondensasi ni adalah proses yang menyingkirkan satu molekul air. Okay, sebagai contoh, glukosa, 2 molekul glukosa melalui proses kondensasi akan membentuk maltosa dan menyingkirkan satu molekul air. Kemudian glukosa dan fruktosa akan melalui kondensasi membentuk sukrosa dan air, dan glukosa dan galaktosa akan membentuk laktosa. Okey. Jadi maksudnya di sini ada 3 lah, maltosa, sukrosa dan laktosa. Ada 3 jenis disakarida, maltosa, sukrosa dan laktosa. Maltosa dan laktosa adalah gula penurun, manakala sukrosa bukan gula penurun. Kalau gula penurun, maksudnya di dalam ujian Benedict tadi akan terbentuk mendakan merah bata. Kalau bukan gula penurun, mendakan merah bata tidak akan terbentuk. Macam mana mendakan merah bata boleh terbentuk? Tahu sudah tadi kan? Okey, gula penurun akan menurunkan kuprom 2 sulfat kepada kuprom 1 oksida yang berwarna merah bata. Okey, kemudian maltosa, sukrosa dan laktosa ini boleh diuraikan kepada monomernya melalui proses hidrolisis. Hidro maksudnya air, lisis itu pecah. So pemecahan air kan. So hidrolisis ni dia melibatkan penambahan satu molekul air. Kalau kondensasi tadi dia menyingkirkan satu molekul air. Kalau hidrolisis dia melibatkan penambahan satu molekul air. Okey, boleh ya? So kena ingat, disakarida terbentuk daripada 2 monosakarida iaitu maltosa terbentuk daripada 2 molekul glukosa, sukrosa terbentuk daripada glukosa dan fruktosa, laktosa terbentuk daripada glukosa dan galaktosa. Maltosa, laktosa adalah gula penurun, manakala sukrosa bukan gula penurun. Okey, seterusnya kita tengok polisakarida. Polisakarida ni adalah gula polimer. Okey, cikgu sudah terangkan tadi kan apa itu polimer, yang terdiri daripada monomer monosakarida. Maksudnya polisakarida ni terbentuk daripada monosakarida. Okey, melalui proses kondensasi. Apa tadi kondensasi? Proses yang menyingkirkan satu molekul air. Dia tidak larut di dalam air kerana saiz molekulnya yang besar. Kemudian dia tidak manis. Okey, macam nasi. Nasi tu kanji kan? Kanji tu dia tidak manis. Tidak menghablur dan diurai melalui proses hidrolisis. Hidrolisis tadi apa? Dia melibatkan penambahan satu molekul air dengan bantuan enzim. Contohnya enzim. Okay, enzim ni nanti kita tengok dalam proses dalam tajuk pencernaan ya. Contoh enzim dalam mulut kita ada amilase air liur untuk menghidrolisiskan kanji. Okey. Kemudian asid cair ada di dalam perut kita dalam jus gastrik dan melalui pendidihan. Okey, kepentingan karbohidrat, sumber tenaga, ni tahulah kan. Okay, kemudian simpanan makanan di dalam sel haiwan adalah glycogen, di dalam sel tumbuhan adalah kanji. Kemudian sokongan, contohnya selulosa pada dinding sel yang memberi sokongan pada tumbuhan. Kemudian dalam bidang perubatan, kitin iaitu sejenis protein, sejenis karbohidrat yang digunakan sebagai benang pembedahan yang akan terurai bila luka kita sembuh ya. Benang pembedahannya ada 2. Ada satu tidak terurai dan satu lagi terurai. Kalau yang terurai itu dia akan terurai sendiri, dia tidak perlu dicabut. Kalau yang tidak terurai dia perlu dicabutlah selepas seminggu ataupun 10 hari. Benang tadi itu akan dicabut. Okey, seterusnya kita tengok komposisi kimia yang ketiga lah. Protein ya. Yang pertama air, kedua karbohidrat, yang ketiga adalah protein. Okey, protein ini adalah sebatian kompleks
yang terdiri daripada karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Okay? Karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen. Kebanyakannya mengandungi unsur sulfur dan fosforus. Okey, apa contoh makanan yang mengandungi protein? Ikan, daging, susu, kacang, telur. Ni typo ya. Okey, kemudian terdiri daripada satu ataupun lebih polipeptida. Protein ni dia terdiri daripada satu ataupun lebih polipeptida, rantai polipeptida. Okey, nanti kita tengok apa itu rantai polipeptida. Okey, protein ni monomernya adalah asid amino acid ya. Okey. Maksudnya unit asas protein tu adalah asid amino. Okey, kemudian dipeptida terdiri daripada dua molekul asid amino. Okey, contohnya ni satu molekul asid amino, ni satu molekul asid amino. Okey. Dua molekul asid amino yang terikat oleh ikatan peptida. Okey, ikatan di antara dua molekul asid amino ini kita panggil sebagai ikatan peptida. Dan dua molekul asid amino ini yang bergabung melalui proses kondensasi kita panggil sebagai dipeptida. Tengok sini persamaannya, amino asid tambah amino asid akan membentuk dipeptida melalui proses kondensasi, proses yang menyingkirkan satu molekul air. Dan dipeptida ini boleh diuraikan kepada monomernya melalui proses hidrolisis, iaitu melibatkan penambahan satu molekul air. Okey? So, tadi dua molekul amino asid akan melalui kondensasi membentuk dipeptida, dan kondensasi yang seterusnya akan menggabungkan lebih banyak amino asid untuk membentuk rantai polipeptida. Okey, akan membentuk rantai polipeptida. Peptida kemudian polipeptida. Okey, ada dua jenis amino asid yang terhasil secara semula. Jadi ya, ada 20 jenis asid amino yang wujud secara semula. Jadi, dan 20 jenis asid amino ini dia akan membentuk protein-protein yang berbeza mengikut urutan asid amino. Ini akan kita tengok dalam bab yang seterusnya. Ini lebih menarik sebenarnya bab yang seterusnya, nanti kita akan tengok bagaimana 20 asid amino ni dia akan membentuk protein-protein yang berbeza bergantung kepada urutan-urutan amino asid tersebut. Okey? Contohnya warna mata, rambut lurus, rambut keriting, semua tu itu semua maklumat genetik tu semuanya akan dibentuk oleh 20 asid amino ni. Okey? Okey, ini adalah kepentingan protein. Kepentingan protein yang pertama membina sel yang baharu. Bina sel yang baharu kan macam baby daripada baby kecil jadi kanak-kanak sampailah jadi macam kamu yang sudah besar. Daripada itu melibatkan pembinaan sel-sel yang baharu kan, daripada kita kecil sampai kita besar tu melibatkan sel-sel, pembinaan sel-sel yang baharu, kemudian membaiki tisu yang rosak, kemudian sintesis enzim, hormon, antibodi dan hemoglobin. Okey. Protein juga adalah bahan binaan keratin pada kulit. Okey, rambut, kuku kita semua terbentuk daripada keratin ya. Okey, protein juga membentuk kolagen pada tulang. Okey, dalam membran plasma pun ada kolagen, ada glycoprotein, kemudian miosin pada tisu otot. Okey, sekian, terima kasih, nanti kita akan sambung ya.